Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahun lepas, kalau anda masih ingat, bukan tahun lepas, tahun ini kalau masih ingat, ada orang tu beraninya memfitnah kerajaan dengan tulisan hantaran palsu yang menyentuh isu 3R. Nah, padan muka dia kali ini akhirnya didenda RM25,000. Itulah terlalu emosi sangat nak menghancurkan kerajaan Madani, nak mahu rosakkan nama Perdana Menteri, nak mahu merosakkan kerajaan ini, terlalu emosi ikut-ikutan, akhirnya dapat padah. Kan dah kena diri sendiri, ikut emosi, ikut gelombang kononnya, gelombang tah apa-apa punya gelombang, sendiri kena. Kali ini mintalah bantuan dari gelombang itu. Manalah tahu mereka boleh bantu bayar denda RM25,000 tu kan. Hari ini gara-gara memulakan hantaran palsu mendakwa tiada majlis tilawah dan hafazan Al-Quran tahun ini, seorang individu didenda RM25,000 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Nah, sekarang ini orang yang dah kena ini harap-harap dia dapat pengajaran dan berhentilah ikut emosi. Sekarang siapa nak bantu anda? Orang politik tak akan bantu kalau mereka tiada kepentingan. Jadi diri sendirilah yang bayar kan ruginya. Aduh, tak tahulah dari mana idenya beliau ini memulakan hantaran palsu tu. Adakah beliau ini dipengaruhi orang ataupun ada dalang di belakang yang cucuk-cucuk beliau supaya hantar-hantaran itu? Sekarang ni nak macam mana lagi? Takkan nak pula pungut derma lagi? Nak pungut derma lagi, nak minta bantuan bayar pula kebodohan sendiri kan? Kalau netizen kata ini satu kepintaran, itu satu bukan kepintaran, tapi hantaran palsu itu satu kebodohan. Membunuh diri sendiri kan. Individu itu dikenakan denda di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 AKM 1998 kerana memuat naik kandungan palsu. SKMM berkata dalam satu kenyataan, individu terbabit didapati bersalah kerana menggunakan perkataan yang menyentuh isu 3R, iaitu bangsa, agama dan raja. Individu berkenaan telah memuat naik status di Facebook yang menyebut bahawa majlis tahunan anjuran kerajaan itu tidak akan diadakan kali ini setelah dipengaruhi oleh pihak tertentu. Nah, yang ini lagi paling teruk. Gara-gara emosi dengan satu orang atau pihak tertentu, maka munculnya satu idea bodoh yang mendakwa menghantar hantaran palsu. Nah, sekarang ini padan mukalah. Seksyen 233 Akta 1998 melarang antara lain pembuatan atau penghantaran komunikasi yang bersifat lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain, kata kenyataan itu. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pada awal April tahun ini, tular hantaran yang dimuat naik sejumlah pemilik media sosial mendakwa tiada majlis tilawah Al-Quran diadakan tahun ini. Mesej tersusun yang cuba memburukkan kerajaan itu dapat dikesan dengan mudah kerana ayat digunakan mereka kelihatan serupa, identikal dengan sedikit olahan. Sementara itu, SKMM mengingatkan orang ramai untuk tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan aplikasi dalam talian dengan menyebarkan sebarang kandungan tidak sahih atau palsu. Orang ramai juga perlu sentiasa berwaspada dengan sebarang maklumat yang diterima dan jika tidak pasti, rujuk dahulu dengan sumber berwajib atau sumber-sumber rasmi untuk pengesahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Satu laporan dalam Malaysia kini menulis, ada NGO yang kononnya mahu menuntut supaya Saifuddin Nasution Ismail dipecat kerana ini sebabnya. NGO menuntut
Saifuddin dipecat disebabkan oleh banyak kegagalan. Kumpulan masyarakat sivil menuntut Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dilucutkan jawatan, memetik sebilangan besar kegagalan dalam mengendalikan perkara berkaitan kes kematian pembantu politik Teo Beng Hock dan isu hak asasi manusia yang lain. Antaranya isu kematian dalam tahanan, penindasan masyarakat bajau laut, penahanan tanpa bicara, isu kewarganegaraan, penggunaan Akta Hasutan 1948 dan ugutan terhadap aktivis. Mereka juga mengecam kenyataan Menteri semalam mempertahankan tindakan polis semasa perarakan mengenang mendiang Teo pada 15 Julai apabila pergelutan berlaku antara polis dan peserta perhimpunan itu. Menteri Dalam Negeri mempunyai kuasa yang sangat besar dan mengetuai badan-badan penguatkuasaan. Kami tegaskan bahawa rakyat Malaysia memerlukan seorang Menteri Dalam Negeri yang dapat menghormati hak asasi manusia dan menegakkan keadilan dan bukannya seorang penindas yang mengancam keselamatan rakyat jelata, kata beliau. Atas sebab-sebab ini, Saifuddin Nasution harus dipecat segera sebagai Menteri Dalam Negeri, kata kumpulan berkenan pada satu kenyataan hari ini. Kenyataan itu ditandatangani oleh 23 kumpulan termasuk Jawatan Kuasa Hak Sivil dan Sayap Pemuda Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor, Empower, Borneo Comrade, Suaram Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia, Rakyat Malaysia Menentang Hukuman Mati dan Penyeksaan dan 8 kumpulan mahasiswa universiti. Mereka berkata Saifuddin telah gagal mengarahkan siasatan kes pembunuhan walaupun Mahkamah Rayuan mendapati pada tahun 2014 bahawa kematian Teo pada 2009 disebabkan oleh seseorang atau beberapa orang yang tidak dikenali termasuk pegawai SPRM. Sebaliknya, polis telah menyiasat kematian Teo sebagai kes kurungan yang salah. Dalam jawapan Parlimen, Saifuddin berkata, kertas siasatan telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, kumpulan sivil ini menuduh Saifuddin bersikap lalai dalam menangani isu itu dan tidak pernah menjawab tuntutan keluarga Teo yang memerlukan perarakan selama 3 hari yang berakhir dengan penyerahan memorandum kepada ahli parlimen di luar bangunan parlimen pada 15 Julai. Keluarga Teo tidak memerlukan belas kasihan daripada Menteri tetapi satu tindakan tegas dan cekap dalam siasatan PDRM dalam kes kematian Teo Beng Hock. Perbualan atau permohonan maaf secara persendirian sememangnya tidak bermakna kepada keluarga Teo selepas 15 tahun dan terutamanya PH kini telah memegang kuasa eksekutif, kata mereka. Kumpulan itu juga menuduh Saifuddin gagal menyemak semula prosedur operasi standard polis untuk mengendalikan perarakan dan perhimpunan aman yang mengakibatkan perbalahan antara polis dan peserta perarakan pada 15 Julai. Mereka menegaskan tiada perkara baru mengenai penyerahan memorandum kumpulan masyarakat sivil dan keluarga Teo telah pun melakukannya sebelum ini ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Di samping itu, kata mereka, pemimpin PH sendiri telah disekat oleh polis semasa berarak ke parlimen dan ini mengulangi tindakan keras polis seperti di perhimpunan seperti Bersih 2.0. Untuk ini, PH telah pun menegur tindakan polis. Sebaliknya, ketika mengulas pertelingkahan pada 15 Julai lalu, Saifuddin semalam berkata, dia bersimpati dengan apa yang menimpa Teo, tetapi polis hanya menjalankan tugas menjaga ketentraman awam. Tidak kira penyerahan memorandum di luar pagar parlimen ataupun himpunan Bersih 2.0 adalah satu amalan demokratik yang patut diraihkan, malah hak berhimpun secara aman di bawah perlembagaan persekutuan patut dihormati dan bukan dizalimi. Kerajaan Madani terutamanya yang diketuai reformis patut lebih progresif untuk memudahkan perarakan atau himpunan aman dan bukan sebaliknya, kata kumpulan itu. Kumpulan itu juga berkata pendirian dan tindakan balas Saifuddin terhadap isu Teo Beng Hock dan hak asasi yang lain hanya mengekalkan status quo dan mengabaikan cadangan oleh kumpulan masyarakat sivil dan komuniti yang terjejas.
Beliau hanya menunjukkan keangkuhan seorang pemerintah dan melaksanakan sesuatu mengikut kehendak hati dan kepentingan politik diri sendiri sahaja, kata mereka. Ia bercanggah kepada nilai Malaysia Madani yang sepatutnya bersikap keterbukaan dan mengutamakan kepentingan rakyat jelata, kata kumpulan itu lagi. Beberapa komen daripada netizen kata, "Hoi, NGO, kau orang ingat mentadbir negara macam beli ikan di pasar kah? Konon nak menuntut kebebasan lebih-lebih. Kurang fikir nikmat kebebasan yang kerajaan perpaduan bagi ni boleh membuat korang sengsara kah? Carilah negara lain yang bagi korang kebebasan seperti yang tidak perlu peraturan," katanya. Oasis kata berarak sampai 3 hari. "Ingat tukar kerajaan perlembagaan pun kena ikut kepala korang juga ke?" kata Oasis. Stephen Magret kata, "NGO ni, NGO apa?" katanya. Purple Mouse juga kata, "Nak bebas buat apa yang kamu buat, boleh hancurkan negara ini. Kenapa nak salahkan kerajaan Madani? Tak salahkan kerajaan terdahulu yang juga gagal selesaikan isu Beng Hok. Jangan minta kerajaan ikut cakap kau, orang NGO je. Kalau tak puas hati boleh join Cikgu Bad dan The Gang yang konon minta PMX turun," katanya, "dan buatlah tuntutan di mahkamah," katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, tuntutan daripada NGO ini yang mahu supaya Saifuddin dipecat adalah tindakan yang tidak sepatutnya berlaku. Ramai juga netizen yang tidak bersetuju dengan tuntutan NGO ini kerana kata mereka seakan-akan NGO ini sebenarnya ditunggang oleh orang politik, ada kepentingan, kata mereka. Selain daripada itu, ada juga yang mengatakan bahawa kerajaan sebenarnya sudah melakukan yang terbaik. Kalau nak segala-galanya diikuti, itu adalah hampir mustahil. Dan tindakan polis untuk menyuraikan himpunan itu adalah tindakan yang tepat, kata netizen. Kerana kalau tidak, ia juga boleh memudaratkan negara. Jangan sampai dijaga 2-3 orang yang 3 juta pula hancur, kata mereka. Perlunya memikirkan majoriti berbanding minoriti. Walau bagaimanapun, kita juga mahu supaya apa yang dituntut itu dapat difikirkan semula. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.